Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar sekarang, anak-anak pelajar. Untuk hari ini cikgu akan terangkan bahagian yang terakhir di bawah bab 4 pengurusan kewangan. Kalau kita lihat bahagian terakhir di bahagian 4.2. Okey, 4.2 menerangkan tentang peranan pengurus kewangan terhadap perniagaan. Bahagian terakhir ini hanya melibatkan berapa peranan? Hanya melibatkan 5 peranan yang cikgu akan terangkan. Kita teruskan ya anak-anak pelajar. 4.2 peranan. Okey, peranan pengurus kita teruskan. Peranan yang pertama adalah dari segi kawalan dan koordinasi kewangan. Apakah itu kawalan dan koordinasi kewangan? Di sini sebenarnya pengurus kewangan dia perlu berinteraksi dengan jabatan lain. Kalau kita lihat tadi, dia berinteraksi dengan jabatan mana? Dengan jabatan perakaunan, dengan jabatan sumber manusia, dengan jabatan pemasaran. Okey, di sini memastikan syarikat boleh beroperasi dengan cekap dan lancar. Pengurus kewangan ini memastikan dan perlu sedar setiap keputusan perniagaan ini akan memberi kesan ataupun implikasi kewangan. Jadi oleh itu pengurus kewangan perlu ada interaksi ataupun ada koordinasi dengan jabatan lain. Contoh kat sini kalau kita lihat keputusan dari segi bahagian pengurus pemasaran untuk menambahkan promosi jualannya akan mempengaruhi jualan dan seterusnya akan mempengaruhi keperluan pembiayaan. Yang mana pembiayaan itu adalah melibatkan keputusan daripada pengurusan kewangan. Betul tak? Kita dah bincangkan sebelum ni kan? Okey, kita peranan yang seterusnya. Peranan yang seterusnya yang melibatkan pengurusan kewangan adalah pengurus kewangan perlu membuat keputusan pelaburan. Keputusan pelaburan. Macam tadi kita dah lihat kan, dalam pembuatan keputusan kewangan kita lihat adanya keputusan pelaburan. Sekali lagi, pengurus kewangan perlu membantu dalam menentukan kadar perkembangan optimum jualan, menentukan jenis-jenis aset yang akan diperolehi kan dari segi keputusan pelaburan. Kat sini kalau kita melibatkan production kan. Kat sini kita perlukan mesin yang perlu diganti, aset-aset tetap yang perlu diperbaiki ataupun dilupuskan. Jadi ini menentukan kejayaan dalam mencapai objektif sesuatu syarikat kan, untuk dari segi pembuatan keputusan pelaburan kan ke atas sesuatu perniagaan. Peranan pengurus kewangan penting untuk keputusan pelaburan ini dalam menentukan kejayaan dalam objektif ataupun matlamat sesuatu syarikat. Keputusan ataupun membuat keputusan yang seterusnya untuk pengurus kewangan. Kalau kita lihat dari segi pembuatan keputusan untuk subtopik yang sebelum ini, adanya juga keputusan dari segi pembiayaan. Keputusan pembiayaan di sini adalah apa tadi? Kita dah tengok, menentukan campuran yang terbaik pembiayaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Pengurus kewangan perlu memastikan yang mana pembiayaan yang sesuai ataupun yang terbaik untuk suatu perniagaan. Okey, begitu juga dengan apakah bentuk pembiayaan yang perlu dibuat. Sama ada dari segi pinjaman ataupun dari segi equity. Okey, dan sumber kewangan yang terbaik. Okey, pengurus kewangan memastikan pemilihan sumber kewangan yang terbaik yang mana kita dapat minimizekan kos dan juga dapat meningkatkan harga saham. Okey, jadi itu keputusan yang perlu dibuat oleh pengurus kewangan. Okey, jadi yang keempat, seterusnya yang keempat, kita akan lihat dari segi membuat ramalan dan perancangan kewangan. Okey, membuat rancangan dan perancangan kewangan. Okey, di sini pengurus kewangan perlu menjalankan analisis penyata
kewangan. Kalau kita lihat siapa yang sediakan penyata kewangan? Okey. Kalau kita lihat sebelum ni di mana penyata kewangan disediakan oleh bahagian perakaunan. Okey, seperti penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan. Okey, di mana di situ penting untuk digunakan oleh pengurus kewangan untuk memantau kedudukan kewangan syarikat. Okey, apakah keadaan kedudukan kewangan syarikat? Apakah keadaannya bagus ataupun tidak bagus ataupun untung atau bagaimana, betul tak? Okey. Jadi di sini pengurus kewangan perlu berinteraksi dengan eksekutif lain dalam syarikat bagi merancang dan membangunkan masa depan syarikat. Kita dah lihat kat sini tadi, okey, pengurus kewangan ni dia akan berperanan ataupun berkaitan dengan bidang-bidang lain dalam sesuatu syarikat, di antaranya perakaunan, pemasaran dan juga human resource, betul tak? Okay, di sini kena ada interaksi di antara pengurus kewangan dengan eksekutif lain dalam jabatan yang lain dalam sesuatu syarikat. Okay. Kalau kita lihat yang terakhir, di dalam bahagian 4.2 ini, iaitu peranan pengurus kewangan ini ialah dari segi berurusan dengan pasaran kewangan. Okey, pasaran kewangan, financial market. Okey. Tindakan dan keputusan setiap syarikat akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pasaran, betul tak? So pasaran ni, pasaran kewangan ni akan mempengaruhi sesuatu syarikat. Okey, kalau ada ketidakstabilan dalam pasaran, dia akan mempengaruhi syarikat, betul tak? Okey, kalau ada berlaku ketakstabilan ekonomi ataupun turun naiknya sesuatu pasaran, dia akan melibatkan ataupun mempengaruhi keadaan perniagaan suatu syarikat, betul tak? Okey. Jadi kat sini kita lihat pengurus perkewangan perlu terlibat dalam urus niaga pasaran wang dan modal. Okey. Kalau kita lihat kat sini apakah kaitannya, kerana di sinilah sumber dana diperolehi, betul tak? Contoh kat sini pasaran wang, contoh institusi kewangan, bank dan sebagainya, di mana perniagaan akan melakukan pinjaman. So kestabilan sesuatu institusi kewangan itu mempengaruhi sumber dana yang akan dapat diperolehi ataupun pinjaman yang boleh dibuat. Dari segi security diniagakan dan juga dan pelabur mendapat keuntungan atau mengalami kerugian di sini, betul tak? Okey, contohnya kat sini, jika macam saya sebut tadi kan, institusi kewangan atau perbankan. Jika pengurus kewangan berurusan dengan perbankan, jadi macam kita sebut tentang pasaran wang. So institusi perbankan adalah salah satu daripada pasaran wang yang melibatkan melibatkan bank-bank perdagangan, bank-bank pelaburan dan sebagainya yang akan menawarkan pinjaman. Jadi di sini kalau setiap keputusan dilakukan oleh pengurus kewangan itu untuk mendapatkan dana daripada institusi kewangan, jadi ia akan mempengaruhi. So kedudukan ataupun keadaan institusi kewangan ini akan mempengaruhi sesuatu perniagaan. Okey. Jadi di situ kita lihat pentingnya pengurus kewangan ini berurusan dengan pasaran kewangan. Okey. Jadi kita lihat bahagian terakhir ataupun subtopik yang terakhir selesai sehingga bahagian yang kelima ini kan. Untuk bab 4 ini, 4.2 adalah topik yang terakhir. Jadi selesailah penerangan bagi bab 4.2. Apa bab ni? Terlibatkan bab pengurusan kewangan. Okay, alhamdulillah selesai. So cikgu tamatkan penerangan ataupun video ini. Jadi kita jumpa untuk video ataupun untuk penerangan bagi kuliah yang seterusnya. Okay, sekian. Terima kasih.